Okey, selamat datang ke live sesi kongsi seni daripada Gaijin Studios. So hari ni kita orang bawakan korang salah satu wakil daripada Malayarool, Sari. Jadi kita nak bincang lah, sebab siapa yang tak kenal lagi Malayarool ataupun dah kenal, Malayarool ni adalah salah satu organisasi media untuk scene indie ni lah. Dia macam wartawan under scene indie yang cover semua berita-berita untuk underground, untuk geng-geng bawah tanah ni lah. Dia orang punya specialization dia kat situ. Jadi kita buatkan Sari untuk hari ni. Okay, Sari boleh kenalkan diri, kau asal daripada mana? Boleh lah intro sikit. Ada 7 orang Sari, ada 7 orang sekarang ni. Tak apa. So aku nak ucap terima kasih kepada 3 orang yang sedang menonton. Dan firstly aku nak ucap terima kasih kat tim Gaijin kerana sudi invite Malayarool pada malam ni. Sebab aku rasa konten macam ni bagus tau. So apa? Ada mula lah. Memang orang kata terima kasih lah sebab sudi invite. Okay. So okay, aku nak tanya kau balik. Sebab tadi sebenarnya masa tak ada suara itu, kita orang bincang Sari ni daripada mana. Sebab aku ingatkan ni daripada Johor, daripada KL. Rupanya dia daripada Johor. Kita orang base Johor, Johor Bahru lah. Macam aku sendiri JB memang JB. Orang JB memang lahir dekat Johor Bahru, Hospital Amina apa semua, dan membesar di Pasir Gudang. So tertubuhnya Malayarool ni dekat ni lah Johor Bahru. So memang Malayarool ni mula-mula aktif tu dekat start daripada Johor JB lah. Yep, Johor. Aku ingat kau daripada KL. Tak, ramai yang ingat kita orang KL. Tapi tak, kita memang Johor, memang asal memang Johor Bahru. So tadi kau ada cerita aku yang Malayarool ni kan ramai kan. So semua daripada Johor ke ataupun ada campur-campur daripada negeri lain? Kita total dalam satu team kita ada 10 orang. Dan seorang je dia sekarang dekat Kelantan, dekat rumah family dia lah. So nama dia G. Sebab dia asal je dulu, dia pun kerja kat sini. Kerja kat Johor. Kerja kat Johor. Lepas tu kita jumpa dekat event, kat gig. So kita ajak lah untuk join movement ni lah kan. So bila dah kumpul, kita pun Malayarool sebenarnya asalnya kita jumpa kawan-kawan dekat gig atas dasar minat yang sama, semangat yang sama. So benda ni jadi secara kebetulan. Dia bukan kita dah rancang daripada dulu, tak ada. Kita jumpa kat gig, jadilah. Kebetulan dia sampai sekarang ni dia tak ada perancangan lah. Macam sebelum tertubuh tu tak ada perancangan lah. Kalau secara personal lah aku macam adalah macam nak buat satu media ke, macam tapau ke, benda-benda macam tu lah. Tapi sebab kalau aku rasa kalau aku seorang memang tak jadilah. Tapi bila jumpa dengan kawan-kawan, kita bincang minat yang sama, so kita jadikan benda tu real. So alhamdulillah sampai sekarang lah kita dah ada tim yang seramai ni. Jadi Malayarool punya community tu still buka untuk public ke, ataupun korang je yang akan approach siapa-siapa ke, macam mana? Setakat ni yang tim kita orang ni memang 10 lah. Tak ada nak invite siapa ke untuk join. Tapi dalam kita ada buat satu WhatsApp group. Tu dalam tu kita siapa yang nak masuk, nak borak dalam tu, nak share diorang punya lagu ke apa benda kat group WhatsApp tu, boleh je dekat kita punya Linktree. Tak silap ada link, korang boleh tekan dekat link WhatsApp tu, boleh join kita punya group dekat WhatsApp lah. Tu semua kira budak-budak indie kumpul dalam tu lah. Kau kumpulkan dalam tu lah. Faham. Macam group Rangers lah, pandai-pandai kita nak buat lah, pandai. Tak apa, bukan Rangers je. Contoh lah kan. Kita pun ada apa ni, kalau orang nak duduk dalam tu kan. So why not, boleh.
share, sebab bukan semua orang ada dah Rangers, bukan. Sebab Betul. Rangers tu dia fokus dekat hujan lah. So korang ni macam korang dah cover semua, so dia macam random lah dalam tu kan. So dia banyak genre dalam tu. Okay, kau ingat tak pada tahun bila tu pembentukan Malaya Rule tu sendiri lah? Dah berapa tahun dah sekarang? Sampai sekarang? Kalau sekarang kita start 31 Ogos 2017. Ui, deka. Kalau 2017. So kalau campur sekarang tahun campur yang bulan 8 ni dah 4 tahun lah. Lama bos. Alhamdulillah lah. Lama tu 4 tahun Sampai 4 tahun, tapi 4 tahun tu dia bukannya benda yang orang kata senang. Macam orang kata Malaya power kan, tapi dalam 4 tahun tu dia punya cabaran dia tu nak sampai tahap yang orang boleh kenal macam ni, susah. Struggle sikit lah macam tu. Oh, so kau punya niat mula-mula tu sebab kau base Johor kan. Jadi time tu kau macam mana kau nak dapatkan event-event punya poster ke, band punya release album ke, macam mana kau nak dapat kan? Macam kat Johor mungkin senang kau boleh cover kan, sebab situ memang area kau. Untuk yang luar-luar ni sampai ke Selangor, sampai ke KL ni, itulah benda ni dia macam first aku tak expect yang Malaya Road akan jadi sebuah organizer gig ataupun media yang orang kata orang dah kenal. Kita asal macam aku sendiri, kita start dengan promote flyer gig and then untuk yang first tu pun aku macam memang tak ada basic knowledge pasal media ke nak buat macam mana punya proper kan. So aku pergi dekat IG band ataupun IG organizer tu, aku DM salam tuan, saya nak minta promote orang punya ni, boleh tak macam tu. Lepas tu dia kata okey, kita post, kita promote. Lepas tu bila ada orang tahu pasal gig tu, mungkin sebab follower tu dah datang daripada page tu sendiri kan, sebab dia tahu kita post pasal page tu. So benda tu alhamdulillah perlu naik. Tapi asal dia memang macam tu lah, kena aku DM kena satu-satu tanya dengan mana? DM satu-satu Tu pada dulunya lah. Aku tak tahu dia punya flow dia macam mana proses tu kan. And then sekarang bila aku dah tahu, dia sebenarnya kita tak perlu pun nak minta macam izin ke, tak payah. Kau bila kau promote band tu, kau promote event tu, orang akan appreciate tau. Uish, Malaya Road cover dia punya event ke apa ke, benda tu. So kira kalau tak minta pun tak apa lah, just screenshot untuk kau share, itu pun dah kira okey lah. Itu pun dah kira okey, tapi kena kemas sikit lah kan. Itulah sebab kalau screenshot kan gambar dia pecah sikit kan. Okay, selain apa ni, tujuan Malaya Rule ni untuk promote event-event gig ni kan. Lepas tu kenapa kau lebih memilih scene indie ni? Sebab kalau kau tahu macam macam Budi.com ke, dia orang kan cover mainstream punya kan. Dia orang lagi banyak dapat duit daripada mainstream tu sendiri. Kenapa kau pilih indie scene ni? Sebab bagi aku dia orang cover mainstream, siapa yang nak cover untuk local punya talent ke, tak kisahlah. Bukannya setakat band, ada yang benda-benda seni yang berkaitan dengan scene, tapi dia underground, siapa yang nak orang kata cover benda tu. Mungkin ada media-media lain yang dah orang kata dah buat cover lah pasal art yang underground ni, tapi bagi aku sendiri aku macam tak puas hati apa yang media lain buat. So aku nak try buat dengan cara aku sendiri. Bagus tu. Sebab ya bagi aku, sebab mainstream ni dia orang punya cover dia tak perlu dah. Dia media tu tak perlu dah. Media tu sebenarnya tak perlu dah. Sebab artis tu sendiri pun dah lebih daripada media sebenarnya. Betul. Dia sendiri pun kalau dia post kat IG dia pun, nak rasa page yang bulan ke benda, aku rasa like view dekat artis tu sendiri lagi ramai aku rasa.
Lagi satu dia orang menang daripada ni lah, daripada keuangan kan. Jadi kalau untuk indie ni, yelah kita gerak indie kan, kadang-kadang guna duit sendiri, duit saving sendiri apa semua. Jadi bagi aku lah, satu lagi indie punya scene ni, dia macam mana lah, orang still takut lagi tau nak kembangkan media-media daripada bawah ni, sebab dia rasa benda tu macam tak perlulah ataupun tak sopan lah, persepsi daripada masyarakat tu sendiri lah kan. So bila tak ada media yang cover tu, jadi kira orang tak nampak lah pergerakan tu. Jadi bagus lah korang buat benda macam ni kan. At least orang boleh refer. Yang penting konten tu lah yang penting. Betul lah, konten. Maknanya kalau macam kita, niat kita, okay, kita buat benda ni untuk apa? Macam Malairul kata kita nak promote band, kita nak benda-benda seni kan. So kita buat benda tu. Korang tak cover tak cover music band je kan? Korang cover semua seni yang semua hip hop, kalau kau singer songwriter ataupun selain daripada band lah, benda-benda yang puisi, kadang-kadang kalau ada puisi kita nak promote dia punya karya, boleh je hantar email dengan korang punya press media, press release apa benda. Nanti kita tolong promotekan, macam tu. Baik tu. Memang baik lah bos. Okay. Apa ni? Kenapa untuk mula-mula lah yang kau jumpa member kau yang satu minat ni kan, dekat gig apa semua, kenapa kau tak menjadikan Malairul ni macam satu band, ataupun satu dia bukan macam sekarang, sebab macam sekarang kan dia medium lebih kepada media kan. Kenapa kau tak tubuhkan Malairul tu jadi band ke, jadi apa, tak ada, senang je, event senang organizer ke? Kenapa? Yelah, kita sekarang dah menuju ke fasa event organizer. Masa yang masa first kita buat gig, Malaya Gig 6 April 2019. Alhamdulillah gig tu sukses. Tapi korang dah pernah handle gig lah, dah buat gig sendiri kita dah banyak dah buat gig. Serius lah? Tapi gig lah, alhamdulillah lah. So dari situ kita belajar, macam asal tadi kita promote flyers, dan kita pergi ke fasa seterusnya, buat gig, belajar organize event. Kita ada buat gig. Kira dia sekarang ni macam expand lah. Kau expand, kau bukan hanya sekadar media, tapi ada buat benda-benda untuk menyumbang kepada scene lah. Betul. Nice tu. Okay, aku nak tanya dah berapa gig lah yang korang ni, yang korang buat? Banyak duk. Lebih, kalau nak kira, lebih 10, lebih 5 lah, lebih daripada 5. Okay lah. Tu memang 100% daripada korang ke, ataupun ada collab dengan mana-mana event? Ada yang collab, ada yang sendiri. Lepas tu ada yang band minta, yelah kira collab jugalah. Band tu minta kita organisekan untuk tour diorang. Kita ada ke lah kau handle tour? Band apa tu? Dia bukan tour tu, contoh macam dekat KL dia panggil organizer lain. Dekat JB siapa? So dia jumpa kita orang, kat JB kita lah yang handle dia punya tour tu. Kira je kau handle yang bahagian JB punya, dia punya space apa semua tu kan? Ya, betul. Okay, aku nak tanya kau, macam mana sebab baru ni aku nampak kau punya post Malairul media partner under UiTM tu. Itu kau approach ke dia orang datang kat kau ke macam mana? Aku macam amazed kat UiTM Malairul kepala otak lah. Dia orang yang approach kita sebagai official media. Official media. Yang homestage Homestage aku yang latest ni aku tengok latest ke korang upload kita ada dua untuk media. Yang untuk yang terbaru ni
on stage dengan tulisan suara. So secara yang dua-dua ni dia yang email kita orang, dia minta kita orang, dia offer lah untuk jadi media official dia orang. So kita setuju, alhamdulillah. Oh. Weh, ni ada orang komen, Yanos Saleh DM tu baik tu. Tu kau boleh cerita sikit apa tu? Apa yang berlaku? Yanos Saleh komen. Hafizul Zaki, Yanos Saleh DM tu baik tu. Dia kata. Dia DM dekat mana? Twitter ke IG? Dia komen dekat Facebook. Aku tak tahu. Tak yang mana? Tak ingat? Tak ingat. Tak tahu. Sorry ya Hafizul, tak ingat lah. Tu mungkin admin line out sebab siapa tadi? Hafizul Hafizul Zaki. Okey. Sebelum kita jumpa ramai-ramai ni kan, ini kita start balik lah. Dia lah orang yang ajak aku tubuhkan benda ni. Tapi asalnya kita belum ada nama lagi lah time tu. Oh, nama asal dia apa? Tak ada lagi. Kita okey. Mula-mula sekali yang kau jumpa member kau tu kan. Kau nak letak nama apa sebenarnya? Dia lah Hafizul ni yang approach aku, dia WhatsApp, gang, kita nak buat satu macam benda-benda yang berkaitan dengan scene ni lah kan. Dalam bentuk apa ni, laman sosial lah kan. So kita gunakan benda-benda ni untuk support band. So macam mana? Aku macam okey je lah. Tapi dia kata nanti dulu lah, nanti dia confirmkan balik apa semua. So bila dia dah confirm, dia nak buat untuk macam promote media ke apa benda, dan kita cari nama. Tapi time tu masa awal-awal nama merepek babe. Apa? Nama macam contoh macam The Geek Flyers lah. Atau Flyers Geek, Indie dia nama pelik-pelik kan. Bila dah ada berapa list, daripada list tu kita gabungkan, jadilah Malaya Roll. Dia macam pendek cerita kita Malaysia dengan rock and roll. Dia gabungkan benda tu. Tu Malaya Roll macam tu. Oh, style. Sebab nama Malaya Roll tu sendiri pun dah nampak macam memang Malaysia habis lah punya nama kan. Ya, Malaya kan. Kita memang apa lokal. Gitu. Dia nampak lokal, lepas tu dia nampak macam mana lah. Tak tahu, aku rasa memang sesuai nama tu sebagai media. Sebab media kan biasanya kan macam rolling tu semua dia orang pakai kan. Macam rolling. So dengan roll tu dia nampak sesuai lah. Betul? Okay. Apa? Masa mula-mula sekali kita cerita pasal awal-awal kenaikan Malaya Roll ataupun percubaan Malaya Roll untuk mengembangkan nama dia dalam scene ni, apa je yang kau buat selain repost poster apa semua tu? Selain tu kita dia lah kenal dengan organizer, dengan media lain. Kita buat network kan, kita connection tu lah dengan diorang. And then bila itulah aku alhamdulillah kita orang aku diberi Tuhan lah kan, tim-tim yang orang kata sangat supportive. And then benda ni betul lah kan, kalau jumpa orang yang salah maknanya benda ni takkan jadi. So alhamdulillah aku ditemukan dengan diorang ni yang sangat, orang kata dia bukan setakat mengajar aku dalam macam mana kau nak buat benda ni, dalam kehidupan aku sendiri pun banyak diorang ni yang mengubah cara aku macam mana nak gaul ke benda-benda tu lah. And then bila dah jumpa semua, baru jumpa peneliti apa semua, tu macam tu lah cara aku nak naikkan nama ni kan. Jumpa tu macam cakap dia, jumpa media lain apa semua. So diorang media, selain daripada tim, media lain pun banyak juga memberi sumbangan. Kalau contoh diorang tak ada buat event, kita tak ada datang. So nama media kita tak ada, so orang tak kenal. So diorang buat event, diorang promote kita punya logo. Dia just letak logo je. Nanti orang cari siapa Dom Malaya Roll. So bila orang dah follow, orang tengok apa yang kita buat, kalau ada minat, dia follow. Dia tak minat, tak kisah kan. So dari situ maknanya dari tim, kawan-kawan media, organizer semua memang sangat membantu dalam kita punya
perjalanan nak sampai ke tahap ni. Oh, so daripada segi macam artis-artis pula kan. Korang macam mana korang kenalkan diri korang dekat diorang, macam kau sebenarnya boleh datang promote dekat aku punya IG. Macam mana? Kalau untuk artis aku rasa tak ada kot. Kalau secara jumpa depan-depan tu mungkin ada, macam contoh pergi festival kan, konsert ke, ada contoh hujan ke, rescue morning. Nanti kita cakap nak ambil gambar apa semua. Itu taktik tu kan. Taktik merapatkan tu lah. Modal lah, modal borak lah. Betul lah, nanti dah ambil gambar, kita share IG, tag, nanti dia cakap terima kasih. Lepas tu kita start borak, kenal. So korang yang tadi korang terima kasih datang kan. So bila kita dah start kenal, next nanti kalau ada kat JB ke, je lah. So diorang, kita ada kat JB, kita perform. So kita, okay, tak apa, nanti kita jumpa kan. Lepas tu bila dah habis event tu, next kita lepak makan pula. Macam tu lah. Itu yang aku suka, attitude geng-geng performer indie ni. Dia punya aku tak tahu lah, dia punya ingatan ke, dia punya appreciate kepada peminat ke. Dia macam thank you tu, walaupun kau tag kau dah borak tadi kat event. Lepas tu kau tag dia, kau tag kat IG. Kat IG pun borak lagi. Kepala otak lah. Aku macam bagi aku benda ni dia tengok pada admin lah. Sebab ada satu admin, band ni aku tak nak mention lah, dia nampak macam sombong. Bila kita tag, dia tak layan sangat lah. Dia tak layan kan. Dia tak repost balik benda kita tag kan. Sebab nama tu, band tu pun dah, orang kata dah level ni kan. Tapi bila jumpa secara depan-depan, dia okey je tu. So aku rasa kita tak boleh menilai kalau kita tag IG band tu, kita borak dengan dia tapi dia tak reply, kita tak boleh cakap dia sombong. Cuba kau jumpa depan-depan borak, dia okey je sebenarnya. Ya, mungkin dekat IG diorang tu ramai sangat ke yang DM ataupun dia tak repost tu sebab nak jaga feed dia ke apa ke kan. Sebab kita tak tahu dia, sebab benda tu pun satu as nama branding band diorang sendiri kan, pergerakan diorang kan. Diorang nak jaga feed diorang cantik apa semua kan. Tu jaga image tu kan. Image tu kan. Tu aku suka scene underground ni. Dia macam kau sempoi je, kau relax kan, kau boleh borak dengan dia macam orang. Dia macam mana lah, kau tak, kau cuba untuk mengagungkan dia tapi dia relax je. Kau cuba mengidolakan dia macam, ui kau memang style kau nyanyi apa semua tadi, aku memang idola kan. Tapi sekejap lagi dia bodoh-bodohkan kau macam tu kan. Dia borak macam member kan. Aku macam jam jap, aku cakap dengan artis ke dengan siapa ni kan. Sebab kita dah anggap dia macam artis lah, sebab dia perform kan, ada crowd apa semua. Siapalah kita ni yang dia nak layan macam baik sangat tu kan. Tapi bila dia appreciate kita datang borak elok-elok, lepas tu dapat makan, pergi lepak sekali, sokok ke apa kan, benda tu jadi best lah kan. Itu rezeki lah. Kau okay, cabaran lah, aku nak tanya cabaran antara cabaran Malayarul yang kau ingat selama 4 tahun ni. Cabaran sebenarnya dalam kehidupan ni sentiasa ada cabaran kan. Okay. So, untuk Malayarul ni apa tu struggle dia, kalau kita cerita direct kalau buat event orang tak datang, lepas tu macam mana kau nak dapat balik kalau kau buat gig tu untuk bayar venue ke benda ke. Cabaran dia macam tu lah. Selain tu tak ada kot, sebab Alhamdulillah lah kita orang semua orang kata memang bersatu hati. So kalau mana yang kurang tu kita sama-sama lah kita bantu. Ada tak kau jumpa artis-artis indie ke ataupun tak kisahlah pengkarya ke mana-mana kan, yang bila kau nak approach dia ke nak buat kawan ke apa ke, nak merapatkan silaturahim tu, dia tak nak. Dia macam kau siapa siap? Tak ada. Takat ni tak ada. Belum. Dalam 4 tahun tu tak ada langsung? Takat ni tak ada. Serius tak ada tu. Memang kita punya band underground punya artis ni, diorang
memang alhamdulillah diorang peramah tu, kita senang. Kalau nak ajak lepak, nak ajak borak, dia okey je, cuma tengok masa lah. Kalau diorang busy mungkin diorang akan tolak lah benda tu. Tapi aku faham. Diorang okey. Aku tahu. Sebab aku boleh baca isi hati dia. Gila-gila lah. Okay. So macam macam pandemik kan, zaman sekarang lah, pandemik dah berapa tahun lah? Dah 2 tahun kan kita. Tahun 2020 2021 tahun lebih. Setahun lebih lah. Kita dah tersekat macam ni, nak pergi gig tak boleh apa semua kan. So apa, macam mana kau tengok dia punya flow tu kan? Dulu sebab dulu kita rancak gila, setiap minggu mesti ada event apa semua kan. Betul. Jadi sekarang ni macam mana flow dia dekat Malayaro tu sendiri? Flow je, kita kena susun lah. Tapi banyak kita dah planning, dia punya tu lari lah. Sebab kita planning nak buat gig tarikh sekian-sekian, tiba PKP, tiba lockdown. So susah lah kat situ. Korang macam media kan, jadi media official ke apa, ada klien berbayar tak? Setakat ni tak ada. Tapi untuk yang berbayar punya, kita ada sekarang, kita nak promote sikit lah Sila promote. Sekarang Malairol ada buat program pengiklanan. So untuk setiap satu post dekat satu media sosial kita orang lah, macam contoh kalau IG 5%, Facebook, Twitter 5%. So total RM3.5. Jadi kalau siapa band ataupun tak kisahlah band ke artis hip hop ke mana, orang seni lah, dia nak promote dia punya barang fizikal ke nak jual apa benda, kita akan charge 5% setiap satu media ni secara one off lah. Kita akan post, tolong promote dia punya barang tu. So kali ni baru kau ambil charge tu Baru, sebab mungkin macam dulu kita tak kisah kan. Tapi sebab kita nak menuju ke orang kata bisnes, so kita kena buat benda tu. Betul. Sebab korang pun dah ada pengaruh, ada followers sendiri kan. So rugi kalau kita tak gunakan benda tu untuk kita punya income sendiri lah. Tapi itulah murah tu, geng. Aku tengok itu harga dia kan. Aku tengok harga lah. Gila-gila. Ini Big Liu tengok pun menangis ni baik. Harga RM50 satu untuk satu platform Satu platform. Kalau 3 RM1.5. Facebook, IG dengan Twitter. Minggu-minggu aku pergi buat promo kat Malayaro. Gila-gila lah diorang ni, aku cakap kau. So sebelum ni korang memang indie lah, memang guna. Kita orang memang indie, memang tak ada charge, tak ada apa. Siapa nak promote ke apa ke, korang just DM je lah, kita tolong je. Tapi sekarang buat benda tu lah, kita nak ke arah business kan, benda tu kena lah, perlu. Ya, sebab kalau tak ada benda tu dah jadi macam charity pula sebab korang pun ada kepentingan yang nak dijaga, ada plan nak membesarkan dia jadi satu. Ya betul. Dia satu jenama ke apa kan, satu hari nanti kan. Betul, insyaAllah. Okay, so 8 orang ni kita commercial break tak apa. Commercial break bos, tak tahan tapi kita sebab zaman-zaman pandemik ni, kita nak silakan video lah kita untuk kita punya kawan kita dekat Johor dia Rockin ya, dia Pasir Gudang. Oh, dia on base kat so sekarang ni diorang agak sesak untuk agak terkesan untuk survive dalam zaman pandemik ni. Jadi apa-apa untuk apa, bantu diorang punya nak survive, sewa tapak, sewa hall tu lah. Sewa hall tu. Apa-apa info korang boleh terus ke Malayaro, tapi kita tengok dulu video ni. Dekat luar. Assalamualaikum guys, saya Bob, wakil The Rockin. Mohon pertolongan kawan-kawan. Apalah kiranya
Semoga bebanan ini dapat ditanggung bersama. The Rockin diambang kesempitan untuk meneruskan kelangsungan ini di hari mendatang. Segala sumbangan anda amat dihargai. Terima kasih.